Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anggota yang hadir mendengar taklimat ini. Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang garis panduan perkhidmatan prakehamilan ataupun dinamakan pre-pregnancy care di peringkat penjagaan kesihatan primer. Saya rasa semua dah familiar mengenai PPC, jadi semua pun telah dilantik sebagai juraaudit untuk klinik masing-masing. Okey, so kenapa PPC ni penting? Ini adalah rasional di sebalik program PPC ini. Kalau tengok 1000 hari pertama kehidupan, itulah masa yang paling penting, intervention yang paling awal yang boleh dilakukan. Yang kedua adalah statistik kematian ibu tahun 2020. Kita punya kadar kematian 24.8 per 100,000. Ya, walaupun secara trend dia menurun, tapi ini adalah kadar yang terkini lah yang saya dapat di sini tahun 2020 berdasarkan garis panduan. Dan yang ketiga adalah punca di mana didapati bahawa kematian ibu ni banyak disebabkan oleh associated medical condition. Ini merujuk kepada penyakit yang sedia ada, ya, sebagai contoh hypertension, diabetes, penyakit jantung dan sebagainya. So jadi kehamilan wanita, kesihatan wanita ni sebenarnya sangat penting sebelum seseorang itu hamil lagi. Okey, jadi kita kena tahu objektif daripada PPC ini, iaitu pertama, kita dah kenal pasti wanita berisiko, kita perkasakan dengan pendidikan kesihatan, dan kemudian rancang kehamilan hanya apabila penyakit dia dah stabil. So siapa sahaja yang termasuk dalam kumpulan sasaran untuk program PPC ni. Yang first kali dekat sini kalau kita tengok dos yang wanita berusia 15 ke 49 tahun, reproductive age, yang mereka yang ada penyakit kronik, penyakit menjangkit ataupun yang ada risiko gaya hidup. Sebagai contoh dekat sini diabetes, HIV. Okey, siapa sahaja yang tak termasuk dalam program PPC ni, exclusion ni adalah dos yang dah menjalani BTL, hysterectomy dan juga yang dah menopause. Okey, kalau ikutkannya, apa saja senarai masalah kesihatan yang berpotensi menyebabkan kehamilan berisiko. Kalau tengok dekat sini sebenarnya KKM ada listkan 18 masalah kesihatan, di mana kalau kita nak kenal pasti pelanggan kita, kita boleh bawa senarai ni. Kita kena ada senarai ni. Ada 18 penyakit, saya tak ada sebut dekat sini, anda boleh lihat sendiri. Okey, macam mana pula kalau ada penyakit-penyakit yang kita kena pasti berisiko, kalau sekiranya seseorang wanita tu hamil, tapi dia tak tersenarai dalam 18 senarai penyakit ini. Actually kita boleh beri rawatan seperti biasa, cuma kes-kes itu dia tak masukkan dalam senarai yang perlu didaftarkan. Maksud itu kita tak payah masukkan dia dalam program PPC, tak perlu daftarkan dia dalam buku daftar. Okey, seterusnya next kita pergi kepada mekanisme pelaksanaan di primer. Macam mana kita nak dapat kes-kes berisiko ni? Daripada mana saja sumber kita? So dekat sini kita boleh nampak sumber kita daripada unit pesakit luar, daripada kes-kes yang kronik, yang tidak berjangkit, dos yang patient NCD, daripada saringan pra-perkahwinan dan juga saringan kesihatan. Seterusnya pintu masuk kita boleh dapat daripada unit MCH sendiri, daripada klinik-klinik swasta, kalau sekiranya ada rujukan, daripada outreach, dan juga daripada hospital pun boleh. Okey, seterusnya ialah carta alih penjagaan PPC. Okey, kita dah kenal pasti pelanggan-pelanggan kita yang berisiko, kita kena daftarkan. Daftarkan dalam buku PPC kita. Buku dinamakan PPC 101, lampiran 9, rujuk pegawai perubatan. Nanti MO akan buat penilaian sejarah perubatan dia, akan buat pemeriksaan fizikal, buat pemeriksaan makmal dan juga perancangan kehamilan. Seterusnya lakukan intervention. Kita kena optimumkan keadaan penyakit dan juga rujuk bila perlu. Kalau sekiranya pesakit ingin hamil, kalau sekiranya dia nak hamil, kita dah boleh mula berikan suplemen folic acid. Dia sesuai ke tak untuk hamil? Kalau sekiranya dia tak sesuai, kita boleh rujuk untuk perancang keluarga. Okey, secara amnya inilah prinsip intervention dia. Kita nilai, kita optimumkan, kita bagi kaunseling. Kalau tengok garis panduan, dia ada peranan dan tanggungjawab setiap anggota. Nurses ada peranan dia, MA, MO, FMS. Boleh baca di dalam buku garis panduan, Okey, dia adalah contoh dokumentasi buku daftar PPC. Ini kita tak payah isi lah, tapi kita kena make sure anggota kita isi dengan betul. Dan ini adalah borang penilaian pertama dan seterusnya borang penilaian tahunan. Okey, seterusnya kita pergi ke audit klinikal PPC. Yang ini yang paling penting lah dalam program PPC.
setelah kita melaksanakan, kita kena laksanakan audit, di mana audit ini objektif dia adalah nak nilai kualiti proses perkhidmatan ini dan juga kita nak tengok outcome daripada program ini, ya, sama ada appropriate intervention kita berikan tu adalah appropriate, berkesan ataupun tidak. So dia dilaksanakan setiap tahun, ya, bermula daripada Januari hingga Mac. So macam mana kita nak laksanakan audit ini? Okey. Kaedah nak melaksanakan dia adalah secara retrospektif, ya, di mana kita akan tengok rekod-rekod perubatan, buku-buku ping mak. Kita sasarkan ibu-ibu yang hamil yang ada penyakit kronik. Jadi kita retrospektif, kita tengok ke belakang. Ibu-ibu hamil ni kita ketepikan kad dia, buku daftar, kita mula kita tengok buku daftar, lepas kita tengok pula buku ping mak, kita asingkan dos yang hamil dengan penyakit kronik. Daripada situ kita akan mulakan. Okey, sampling size, sampling method yang kita akan gunakan adalah secara universal, di mana semua ibu hamil yang menepati kriteria pemilihan kita ambil sebagai sampel audit. Contoh dekat Kuala Gula, kita ada 10 orang ibu hamil yang ada penyakit kronik. So 10-10 tu kita ambil. Kalau kat tempat lain ada 20 kita ambil. Untuk tahun sebelum itu, Januari hingga Disember tahun sebelumnya. Janganlah kita korek yang tahun-tahun sebelum tu lagi, memang jenuh lah banyak. So inclusion criteria dia adalah ibu hamil dengan masalah perubatan kronik, itu akan dijadikan sebagai sampel audit. Okey, contoh dekat sini lah, bagi audit tahun semasa pada tahun 2026 ini. Jadi sampel ibu kita yang terpilih adalah ibu hamil dengan masalah perubatan kronik pada tahun 2025. Okey? Okey, ini yang saya sebut tadi, indikator kita nak tengok. Kalau tengok dekat sini adalah ibu hamil dengan chronic condition, kita nak tengok dia daftar PPC ke tak. Kalau daftar, so kita telah memenuhi indikator yang pertama. Seterusnya adalah dia telah menerima intervention ke tidak. Kalau ya, berarti dia telah mencapai indikator yang kedua. Yang terakhir, adakah dia dah optimum ke tidak? Kalau tengok dekat slide ni, kalau ya, maknanya dia telah pun mencapai indikator yang ketiga. Ini dinamakan instrument audit. Kita buat borang audit PPC. Dekat sini ada beberapa kolom. So kita kena isilah satu-satu. Maklumat klien, indikator dia, indikator kewajaran dan juga indikator optimum. Okey, ini contoh borang dia. Kalau nampak dekat sini, dia ada bahagian A dengan B. Di mana bahagian A tu, kita kena isi nama dan juga pilih kod faktor risiko. Kalau dalam tadi, awal-awal borang tu, dia akan tulis senarai faktor risiko ada 18. Tulis kod faktor risiko dekat situ. Okey, kemudian bahagian B. Sekiranya pesakit ini didaftarkan dengan PPC sebelum hamil, tulis ya ataupun tidak. Kena tengok rekod dia. Okey, seterusnya pula, adakah klien cicir PPC ke tak? Dia dah didaftarkan tapi dia cicir. Kalau cicir dikatakan tidak hadir lebih daripada 3 bulan. Sekiranya ya, dia cicir, so dia akan berhenti di situ. Okey, ini pula bahagian panduan bahagian C. Ada intervensi gaya hidup. Tandakan ya sekiranya nasihat diberikan. Tandakan tidak jika tidak relevan ataupun tidak berkaitan. Okey, harap maklum ya. Kalau boleh pengisian ni, bukan kalau boleh lah. Kita kena isi betul-betul lah ya. Kalau nampak dia tak berdaftar di bawah PPC, kita tuliskan tidak. Kalau ya, kita teruskan ya. Harap dapat berlaku jujur lah. Seterusnya adalah penentuan status optimum. Nanti anda akan tengok kat dalam folder kita berikan tu, borang tu. Dia akan tanya, lepas tanya penyakit kategori yang mana, bawah sekali nanti dia akan tunjuk adakah pasien ini ada hypertension, diabetes dan juga asma. Kalau ya, anda kena tandakan lah. Nanti dia akan tulis dekat situ. Dia akan tanya lagi, bagaimanakah paras HbA1c dia. Kalau hypertension, bagaimana bacaan purata tekanan darah dia. Dan kalau asma, adakah dia terkawal sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum ataupun tidak. So, boleh tulis ya ataupun tidak, ya ataupun tidak. Okey, ini adalah folder yang anda akan dapat. Dekat sini, klik 2026. Dia akan keluar klinik mana. Okay, sebagai contoh lah, kita ni KK Alupongsu. So, inilah borang kita. Dekat NSAID pun kita boleh buka. Klik klinik kesihatan Alupongsu. Okey,
Page yang pertama iaitu kod risiko. So dekat sini ada beberapa kod risiko anda boleh lihat. Diabetes, obesity, thyroid. Ya. Jadi semua pasien-pasien kita yang kita dapat, pasien-pasien ibu hamil, tahun 2024 mula daripada Januari 2025 Januari sampai 2025 Disember. So pasien tu kita tengok secara retrospektif. Pasien tu dah bersalin dah. Jadi kita tengok balik. Oh, dia ada diabetes. So kita letak kod dia 1. Okey, untuk file summary ni kita jangan kacau apa-apa. Sat no, dia memang kadang-kadang lambat. Kalau internet kita elok, dia lajulah keluar. Okey, ini kalau file summary. File summary ni kita tak perlu buat apa-apa. Tapi macam mana boleh ada pula dekat sini? Sebab ni kita dah key in lah. Okey. Seterusnya adalah kad 1. Ini kad 1. Patient yang pertama yang kita audit. Kalau tengok dekat sini ada banyak lagi kad. Sampai ke 200. Kalau misalnya tak cukup, patient kita ramai lagi. Kita boleh tambah. Cara nak tambah macam mana? So, kita pergi paling ujung. Dah 200 ni, kita klik. Kita boleh tekan duplicate dekat situ. Tapi saya tak rasa patient kita ramai tu. Okay. Ingat ya, ini adalah universal sampling. So, semua klien, ibu hamil yang ada masalah 18 masalah ni, kita kena masukkan dalam audit. Okey, kita pergi ke kad 1. Okey, dekat kad 1 ni, saya tengok sini dah ada yang isi. Okey, cuba kita padam dulu. Kita padam. Semua ni kita padam. Okey. Kalau salah lah kalau kita ada salah, kita boleh padam. Cuma jangan kacau format dia je. Jangan tulis selain daripada ya dengan tidak dekat sini. Kalau kita tulis selain daripada tu, memang tak keluar lah. Okey, perasan tak warna dia berubah. So, kalau dekat sini warna kuning adalah ruangan yang perlu diisi. Kalau warna hijau, maknanya dia dah isi lah. Cuba kita tengok nama, kita letaklah kat sini, Ali. Ali pula. Kan perempuan kan. Ain. Okay, IC kita letak dekat sini. M. 7. 79. Kita letak IC. So, dekat dia warna hijau. Okay, kod klien. Kod klien. Ni kita kena tengok balik lah. Kod 1 tadi tu. Kod klien tu, kita tengok dia ada obesity lah. Contoh dekat sini 2 ke kod dia. Adakah dia didaftarkan PPC sebelum hamil? Kalau tidak, automatically dia akan ubah jadi warna hitam. So, tak perlu isi dah. Anda hanya perlu isi di ruangan bawah ini. Tapi jangan seronok sangat. Tak payah isi. Tidak semua. Senangnya semua tidak. Dia akan nampak kelemahan dalam klinik kita. Kita ada ramai pasien berisiko, tapi kenapa kita tak daftarkan dalam PPC? Itu pun, tapi kita tak boleh lah pula tipu. Kita ubah jadi ya, tapi sebenarnya kita reka-reka data, tak boleh lah. So, ini untuk penambahbaikan di klinik kita sendiri. Contoh kita buat ya. Bila tarikh pendaftaran dia? Dekat klinik kita, adakah kalau misalnya dia ni dah daftar tapi lepas tu dia cicir, dia tak ikut follow up selama lebih pada 3 bulan, so kita kena tulis cicir. Kalau cicir pun sama, dia akan jadi warna hitam, tak perlu isi dah. Kalau tidak cicir, kita boleh isi seterusnya. So, harap-harap di klinik kita ni tak adalah ramai yang cicir, ramai yang tidak berdaftar, sebab dia memberi impact tak best lah kat klinik kita sendiri. Kita tak jaga pasien-pasien kita, pasien yang sepatutnya dia masuk dalam PPC tapi kita tak masukkan. Okey, boleh faham Alright, kalau dah sudah tu, dah isi, tekan. Ni kita tak isi penuh kan, kita tulis lah kat sini dulu. Dia cicir lah. Okey, so dah sudah tu kita tekan atas ni. Yes. Kita tengok kat summary. Dia akan keluar macam ni.
Bila cicir, semua kosong. So kita boleh, nanti kat belakang ni dia akan ada dia punya markah dia. Optimum ke tak optimum, semua ada markah dia. Alright, so boleh faham ya? Okey, so ini adalah adik dalam kerja, kena pasti sampel, semak rekod, perkiraan skor. Perkiraan skor ni dia auto ya. Dan kita isi dalam folder yang saya berikan. Dan seterusnya adalah tindakan susulan. Tindakan susulan ni kena ambil perhatian. Kita dapat finding semacam ni, kita boleh maklumkan kepada FMS kita apakah tindakan susulan yang perlu dilaksanakan. Okey, mana yang perlu dibuat penambahbaikan, perlu dibuat penambahbaikan. So dia bukan stop setakat audit saja, dia perlu ada tindakan susulan seterusnya. Okey, so itu saja. Saya harap dapat dilaksanakan sebelum 31 Mac dan boleh isi folder tu automatically dia akan dapat pada saya. Terima kasih diucap kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.